Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan produk kami, yaitu nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan tradisional Melayu yang berasal dari semenanjung Malaysia. Sejak zaman dahulu lagi, kerana di Malaysia nasi lemak mempunyai rekod sejarah seawal tahun 1909 oleh Richard Olaf Winstead, seorang cendekiawan dan pentadbir kolonial. Dalam bahasa Melayu, secara literal nasi lemak bermaksud nasi berlemak, tetapi diambil dalam konteks ini bermaksud kaya atau berkrim. Nama itu berasal dari proses memasak di mana beras direndam dalam krim kelapa dan kemudian diadun dan dikukus. Secara tradisinya, nasi lemak dihidangkan dengan sos pedas atau sambal dan biasanya mengandungi pelbagai hiasan termasuk irisan timun segar, ikan bilis goreng kecil yaitu ikan bilis, kacang tanah panggang, dan telur rebus atau digoreng. Nasi lemak banyak dimakan di Malaysia dan Singapura, dan ia biasanya dijual di pusat makanan dan gerai di tepi jalan. Di Indonesia seperti di Palembang, nasi lemak dikenali sebagai nasi gemuk. Hidangan unik ini selalunya dibalut dengan daun pisang, surat kabar, kertas perang atau di atas pinggan. Di Malaysia, nasi lemak juga boleh didapati di pasar malam dengan berbagai hidangan yang lain. Pada masa kini, nasi lemak telah diubah sesuai dengan dihidangkan pelbagai jenis lauk pauk, seperti ayam goreng, ikan goreng, sayur-sayuran, dan sebagainya untuk dijadikan sebagai hidangan tambahan. Kepelbagaian ubah-suaian nasi lemak ini telah diterima oleh masyarakat pada era ini. Nasi lemak bukan sahaja dinikmati pada waktu pagi atau petang, malahan masyarakat Malaysia juga menikmati nasi lemak pada waktu malam atau sebagai jamuan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana nasi lemak merupakan salah satu sajian yang ringkas dan menjadi makanan pilihan orang ramai yang sibuk bekerja atau tidak mempunyai masa yang lama untuk menyediakan makanan. Meskipun hidangan ini dikatakan makanan tradisional masyarakat Melayu, tetapi kini nasi lemak juga menjadi makanan kegemaran seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Baiklah, mari kita lihat bagaimana untuk memasarkan. Pertama, produk. Produk ini yaitu nasi lemak merupakan produk yang dijamin halal. Nasi lemak boleh dimakan dengan pelbagai jenis hidangan sampingan seperti ayam goreng, ikan goreng, sotong, dan lain-lain. Selalunya, nasi lemak ini dijual dengan pelbagai jenis bungkusan seperti dalam bungkusan plastik, daun pisang, surat kabar, dan lain-lain. Nasi, sambal merah, ikan bilis, telur rebus, dan kacang merupakan bahan asas bagi nasi lemak ini. Namun, nasi lemak ini juga kebanyakannya dihidang dengan pelbagai jenis nasi. Salah satu contoh nasi ialah nasi kuning. Tempat merujuk kepada pengedaran iaitu tempat di mana pelanggan akan menilai dan menerima produk atau sesuatu perkhidmatan, iaitu seperti pembinaan gerai. Penempatan gerai di kawasan perumahan merupakan salah satu kawasan strategik yang membolehkan penjual nasi lemak tersebut maju. Hal ini kerana lebih banyak penghuni di sesuatu tempat, maka lebih efektif penjualan nasi lemak tersebut. Selain itu, pembelian dalam talian. Pembelian nasi lemak dalam talian boleh dilakukan melalui platform aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ini adalah untuk memudahkan para pembeli untuk mendapatkan makanan santapan dengan pantas. Bukan itu sahaja, khidmat penghantaran juga telah disediakan dengan cas yang berpatutan dan mampu mili. Di samping itu, penjualan di pasaraya. Penghantaran nasi lemak ke pasaraya berhampiran bertujuan untuk meluaskan lagi pemasaran nasi lemak. Tempat ini dipilih adalah kerana lebih ramai orang yang berkunjung ke pasaraya untuk membeli barangan rumah. Sekaligus, mereka juga kesempatan untuk membeli makanan seperti nasi lemak. Oleh itu, tarikan akan lebih luas, begitu juga dengan pemasaran nasi lemak kerana di kawasan tersebut lebih ramai orang berbanding di kawasan yang lain. Seterusnya adalah promosi. Terdapat beberapa jenis promosi bagi produk kami. Yang pertama adalah pengiklanan. Pengiklanan adalah komunikasi pemasaran yang paling berkesan untuk menyalurkan maklumat sesuatu produk. Ia juga digunakan meluas untuk memperkenalkan produk baru, mengekalkan produk sedia ada serta untuk mendapatkan pasaran baru bagi produk. Kami menggunakan kaedah ini dengan mengiklankan produk kami di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi WhatsApp. Seterusnya adalah promosi jualan.
Kaedah ini merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menambahkan kuantiti jualan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tarikan seperti memberi diskaun dan cabutan virtual supaya pembeli berkunjung ke tempat promosi yang diadakan. Kami menggunakan kaedah ini dengan memberi diskaun atau hadiah percuma kepada pembeli yang membeli produk kami pada setiap tarikh yang bersamaan dengan bulan seperti 1 Januari, 2 Februari, 3 Mac dan seterusnya. Bagi 4 pieces seterusnya iaitu harga yang kami tetapkan ialah RM1.50, di mana pelanggan akan mendapatkan nasi serta sambal dan juga hidangan tambahan seperti ikan bilis dan kacang serta separuh telur rebus. Bagi segmentasi, kami memfokuskan kepada 3 jenis segmentasi. Yang pertama, gelagat pengguna, yang merupakan kaedah membahagikan pasaran berdasarkan tingkah laku konsumer terhadap produk yang ditawarkan. Hidangan nasi lemak memberikan 2 pilihan rasa, iaitu nasi lemak yang dihidangkan dengan sambal pedas dan sambal biasa. Yang kedua, demografi, yang merupakan kaedah membahagikan pasaran terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah dan sebagainya. Nasi lemak ini boleh dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari umur 6 hingga 7 tahun, perempuan ataupun lelaki. Selain itu, nasi lemak ini halal dikonsumsi oleh semua umat beragama. Dan yang ketiga, psikografi, yang merupakan kaedah membahagikan pasaran berdasarkan aspek psikologi pelanggan. Dan nasi lemak ini ditujukan kepada seseorang penggemar sambal dalam hidangan makanan. Di samping itu, nasi lemak juga ditujukan kepada kalangan yang mencari makanan cepat saji dan mengenyangkan. Seterusnya adalah targeting. Targeting merupakan kita perlu menentukan kumpulan pelanggan untuk fokus kepada usaha pemasaran. Yang pertama adalah saiz. Saiz pemasaran yang kami pilih untuk mempromosikan produk kami iaitu nasi lemak adalah terdiri daripada semua masyarakat. Hal ini kerana nasi lemak merupakan makanan yang paling terkenal di Malaysia. Seterusnya adalah keuntungan. Berdasarkan segmentasi geografi yang telah kami rancang, berkemungkinan kos pengeluaran untuk mempromosikan produk kami iaitu nasi lemak akan meningkat sedikit disebabkan kami ingin mempromosikan nasi lemak di seluruh Malaysia. Seterusnya, bagi keboleh capaian untuk produk nasi lemak ini adalah sangat mudah. Hal ini kerana kos pengeluaran yang digunakan juga tidak begitu tinggi. Bahan-bahan pembuat nasi lemak juga mudah didapati di pasaran. Kedudukan berdasarkan karakteristik. Produk nasi lemak ini dijual kepada pembeli yang menginginkan makanan yang mempunyai cita rasa yang sedap dan berlemak. Kedudukan berdasarkan harga. Harga nasi lemak ini dijual pada harga RM1.50. Ini adalah harga yang normal di pasaran. Kedudukan berdasarkan kualiti atau prestige. Menjual nasi lemak pada kualiti yang terbaik dan sesuai dengan tanda harga yang dijual. Kedudukan berasaskan persaingan. Nasi lemak ini akan dijual dengan kualiti dan pembungkusan yang lain dari lain. Menggunakan pembungkusan asal nasi lemak, iaitu surat khabar atau kertas berwarna coklat. Antara salah satu sebab nasi lemak merupakan makanan kesukaan rakyat Malaysia adalah disebabkan bahan-bahan yang digunakan mudah untuk didapati. Berikut cara penyediaan nasi lemak, iaitu masak nasi menggunakan air santan. Untuk meningkatkan aroma nasi, masukkan daun pandan dan halia. Untuk menambahkan lagi rasa lemak, tambahkan sedikit garam. Untuk penyediaan sambal pula, berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal nasi lemak: bawang putih, bawang merah serta bawang Holland, cili kering yang sudah dikisar, ikan bilis, air asam jawa, gula dan serbuk perasa. Kesemua bahan di atas ditumis sehingga masak. Setelah masak, hidangkan sambal bersama nasi lemak dan tambahkan bahan sampingan seperti potongan sayur timun, telur ayam yang direbus, kacang tanah dan lauk-lauk sampingan seperti ayam goreng atau mengikut selera masing-masing.